إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى سبيله نستقيم والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji dan puja selayaknya untukmu ya Allah. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda serta para sahabatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon limpah kurnia dan ihsan-Nya. Anugeralah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amalan yang Engkau redai, rezeki yang luas dan jalan yang lurus. Bukakanlah pintu hati kami agar sentiasa mendapat taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, permudahkanlah jalan supaya kami mampu membuat keputusan yang tepat dan selari dengan kehendak-Mu, berupaya membina modal insan yang berkualiti dan dapat melahirkan masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang di samping memperolehi rahmat dan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Karim, ya Aziz, jadikanlah program kami hari ini sebagai satu saluran pemufakatan yang Engkau ridai. Mudah-mudahan segala keputusan dan tindakan kami dapat memenuhi kehendak dan perintah-Mu. Terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami sebagai ahli ibadah kepada-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqu ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayyat ba'duna sakina wa la makruda wa la mahruba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Nazri atas bacaan doa tu tadi. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa dan murid-murid tahun 6 yang dapat join petang ni bersama-sama dengan kita. Sepatutnya kita mula pukul 2 tadi, tapi sebab kita tunggu yang join tu kan, kalau pada pukul 2 tadi hanya 50 lebih saja, jadi kita anjak sikit masa, pukul 2 subuh lah kita start. Okay, jadi kita akan teruskan program kita pada petang ni. Yang dihormati Puan Nurhanani binti Mat Nafi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota, Puan Suhaibatul Aslamiyah, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Barirah, Guru Bimbingan dan Kaunseling, rakan-rakan guru, ibu bapa dan murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, pada petang ini kita dapat sama-sama join program taklimat ujian psikometrik tahun 6, walaupun kita adakan secara atas talian, tapi pihak sekolah cuba buat yang terbaik untuk anak-anak didik kita lah di SKBBM. Jadi untuk tidak melengahkan masa kita pada petang ini, saya mempersilakan Puan GB, Puan Nurhanani binti Mat Nafi untuk menyampaikan sedikit ucapan alu-aluan kita pada petang ini. Dipersilakan Puan. Boleh mula Puan GB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis pada petang ini. Yang saya hormati Puan Suhaibatul Aslamiyah binti Jalaluddin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum. Yang saya hormati Puan Amelina binti Ismail, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang saya hormati juga Cikgu Malia dan juga Cikgu Barirah, Guru Bimbingan SK Bandar Bukit Mahkota. Mungkin juga dalam kalangan kita pada petang ini ada yang terdiri daripada AJK PIBG,
Yang saya hormati semua barisan ibu bapa dan waris SK Bandar Bukit Mahkota, murid-murid serta seluruh yang berada di dalam talian pada petang ini, iaitu saya melihat ada seramai 128 orang. Tahniah saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Ramadan juga yang ke-19 pada hari ini. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Alhamdulillah kita sudah tidak lama lagi akan menyambut Aidilfitri. Okay, untuk pengetahuan ibu bapa, sebenarnya taklimat pentaksiran psikometrik ataupun inventory kecerdasan perbaikan ICAT tahun 6 ini saban tahun diadakan untuk memberi penerangan kepada ibu bapa tentang salah satu elemen yang ada dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Okey, untuk pengetahuan semua ibu bapa dan juga guru-guru, baru-baru ini pada 28 hari bulan April, yang berhormat Menteri Pendidikan telah mengumumkan bahawa peperiksaan UPSR telah dimansuhkan. Cikgu Mania kalau boleh bantu saya untuk slide. Okey, terima kasih. Dah. Okey. Yang mana kita telah mendengar bahawa sebenarnya UPSR ni sejarahnya diperkenalkan pada tahun 1988, yang mana pada ketika itu objektif UPSR adalah untuk menilai keberkesanan sama ada murid-murid yang telah tamat sekolah rendah sama ada telah mencapai aspek 3M, iaitu boleh membaca, menulis dan mengira. Okey, saban tahun UPSR ini ditambah baik sehinggalah pada tahun 2016 UPSR ini bergabung dengan PBS. Pada tahun 2016 buat kali pertamanya dan dia berjalan sehinggalah tahun 2019 bersekali pentaksiran pusat dan juga PBS. Namun demikian pada tahun 2020 PBS mengambil alih, yang mana dalam PBS ini mengandungi 4 elemen, iaitu elemen yang telah dimansuhkan baru-baru ini iaitu UPSR sebagai pentaksiran pusat, dan juga dia lagi dalam PBS ini ada elemen PBD, yang mana ibu bapa telah terbiasa anak-anak menerima pelaporan tahap penguasaan untuk setiap mata pelajaran bermula daripada tahun 1 hinggalah anak-anak berada tahun 5, dan insya-Allah PBD ini kita akan teruskan apabila anak-anak berada pada tahun ini tahun 6. Juga akan kita teruskan adalah PAJSK, elemen ketiga dalam PBS ini, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan juga co-curriculum. Dan satu yang akan kita terangkan secara khusus pada hari ini adalah pentaksiran psikometrik. Saya tidaklah mahu mengulas panjang dalam ucapan saya. Sukalah untuk saya menekankan bahawa antara salah satu sahaja daripada elemen PBS ini yang telah digugurkan atau dimansuhkan. Tetapi 3 pentaksiran yang lain masih lagi berjalan seperti biasa, iaitu PBD, PAJSK dan juga PPSI ataupun lebih dikenali dengan pentaksiran psikometrik. Okey, menjadi kegusaran ibu bapa untuk memastikan anak-anak terus fokus dan belajar di rumah apabila UPSR sudah tiada, apa yang akan berlaku. Okay, mungkin ada anak-anak yang menanam cita-cita untuk melanjutkan pelajaran di sekolah peringkat menengah nanti untuk memasuki sekolah berasrama penuh. Mungkin juga ada yang nak pergi sekolah agama menengah, ataupun ada juga yang berhasrat untuk melanjutkan sekolah menengah di MRSM. Jadi ibu bapa janganlah gusar kerana pihak KPM berjanji akan memertabatkan PBD itu sendiri dan juga 2 pentaksiran khusus yang dirancang dan telah dilaksanakan sebenarnya mulai tahun 2020, itu tahun lepas apabila UPSR ditangguhkan buat kali pertama ni tahun lepas.
Okey, apabila anak-anak ingin melangkah ke sekolah menengah, ingin memasuki SBP, sekolah berasrama penuh ataupun MRSM, ada dua pentaksiran yang boleh ditempuhi oleh anak-anak ini, iaitu pertama sekali pentaksiran kemasukan sekolah khusus ataupun nama pendeknya PKSK. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus di bawah KPM yang akan menilai murid-murid sama ada layak ataupun tidak untuk ke SBP, sekolah berasrama penuh, maktab tentera mahupun SMKA, sekolah menengah kebangsaan iaitu aliran agama. Di mana anak-anak ini yang mana telah mengisi untuk mengikuti PKSK ini, antara komponen yang terkandung dalam pentaksiran kemasukan sekolah khusus ini, yang pertamanya adalah anak-anak akan melihat kecerdasan mereka dari segi insaniah, iaitu EQ, SQ dan SSQ. Anak-anak juga akan dilihat kecerdasan mereka dari segi intelek. Intelek ni fokusnya adalah matematik, sains, pengetahuan pengetahuan dan juga kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Selain daripada itu, komponen ketiga yang terdapat dalam PKSK adalah artikulasi penulisan. Maaf ada typing error di situ. Penulisan iaitu karangan bertulis. Jadi inilah yang akan diduduki oleh anak-anak yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran di peringkat menengah untuk pergi ke SBP, maktab tentera mahupun SMKA. Saya percaya ada dalam kalangan anak kita, mungkin ada ibu bapa yang anaknya juga tahun lepas, tahun 6, ataupun anak buah kita, anak saudara kita telah ditawarkan ke sekolah-sekolah khusus ini melalui pentaksiran PKSK. Jadi ini adalah tahun 2021 merupakan tahun kedua untuk PKSK ini dijadikan pentaksiran untuk kemasukan ke sekolah khusus. Okay, bagi anak-anak yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke Maktab Rendah Sains Mara, ujian khusus ataupun pentaksiran khusus akan diduduki oleh anak-anak yang telah mengisi secara atas talian yang dinamakan UKKM. Penuhnya adalah ujian kecenderungan kemasukan MRSM di bawah MARA untuk masuk ke MRSM di seluruh negara. Saya percaya pastinya ada dalam kalangan saudara mara kita, anak buah kita ataupun anak kita sendiri tahun lepas pernah melalui ujian ini dan ditawarkan masuk ke MRSM. Okey, mari kita lihat apakah yang terkandung dalam UKKM ini. Okey, dalam UKKM ini ataupun ujian kecenderungan kemasukan ke MRSM di bawah MARA untuk kemasukan ke MRSM di seluruh negara mengandungi 4 komponen iaitu Mathematics, Sains, Bahasa Inggeris dan Kepribadian ataupun Sahsiah. Jadi UKKM dan juga PKSK ini secara tepatnya adalah dengan didokong oleh PBD, Pentaksiran Berasaskan Sekolah, PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik yang akan dilalui oleh anak-anak bermula daripada tahun 1 hinggalah secara khususnya di tahun 6. Jadi ibu bapa, saya tidaklah ingin mengambil masa yang panjang kerana pada hari ini kita mempunyai fokus yang utama iaitu mendengar secara khusus apakah dia pentaksiran psikometrik. Dan juga kita di peringkat sekolah juga ingin menerangkan apakah dia perancangan pihak sekolah untuk memastikan anak-anak dapat tahap penguasaan yang baik selama berada di tahun 6 pada tahun 2021 ini dan juga memperolehi pencapaian PAJSK yang cemerlang yang kita harapkan. InsyaAllah taklimat berkaitan dengan program tahun 6 nanti akan disampaikan oleh PK Pentadbiran iaitu Puan Suhaibah selepas penerangan tentang taklimat pentaksiran psikometrik. Jadi saya berharap ibu bapa yang ada hadir bersama pada hari ini
akan terus berada di atas talian sehingga hujung taklimat, dan juga anak-anak sendiri. Saya sebenarnya mengharapkan kehadiran 298 partisipan ataupun peserta, ataupun mungkin lebih bila ganda dua, mungkin ada yang anaknya juga menggunakan akaun yang sama, tak apalah. Kalau yang tak dapat bersama, mungkin kita dapat sampaikan nanti. Dan juga saya memohon ampun dan maaf bagi pihak sekolah seandainya ada apa-apa kekurangan sepanjang taklimat ini disampaikan, dan kami pihak sekolah cuba rancangkan yang terbaik untuk anak-anak SK Bandar Bukit Mahkota sekitar. Jadi untuk mengakhiri ucapan ini, saya mengucapkan selamat kita berbuka puasa insya-Allah pada hari ini, hari yang ke-19, sampailah kita ke hujung nanti. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua orang kaunselor kita dan juga tim teknikal yang bersama-sama memastikan taklimat ini dapat kita laksanakan dengan jayanya secara atas talian dengan memenuhi norma baharu persekolahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Pengguru Besar Puan Yohanani binti Muhammad Nafi atas taklimat mengenai sedikit mengenai pentaksiran tahun 6. Saya minta maaf sebab Cikgu Malia tu masalah lain, jadi saya sambunglah. Okey, untuk taklimat psikometrik bagi tahun 6. Okey, untuk makluman murid dan ibu bapa, kita akan jalankan taklimat ujian psikometrik semua murid untuk hadir. Bagi yang dalam tempoh kuarantin, kita akan jalankan pada hari Jumaat dan akan disambung selepas naik cuti nanti. Okey, saya teruskan kepada taklimat psikometrik. Saya tak tahu kenapa slide. Okey, dapat dah. Okey, pentaksiran psikometrik. Okey, iaitu kenapa psikometrik ini dijalankan ialah untuk mengenal pasti minat dan kecenderungan murid itu sendiri. Okey, sebenarnya pencapaian akademik bukan satu-satunya ujian bagi kita nak kumpulkan maklumat, dan track psikologi ini dipanggilkan pentaksiran psikometrik. Okey, ini ada okey untuk melihat tingkatan 5. Okey, di bahagian sekolah rendah sebenarnya ada aptitude pada tahun 3, kalau ibu bapa masih ingat dulu kita ada waktu, tetapi sekarang sudah dimasukkan, tinggal aptitude khusus tahun 6 yang kita akan jalankan pada hari Rabu nanti. Okey, Kenapa perlunya ujian aptitude khusus? Okey, iaitu untuk mengenal pasti atau menilai kesediaan, potensi, kesesuaian atau meramal kejayaan murid dalam pembelajaran dia. Okey, seterusnya memberi gambaran jelas bidang aliran yang sesuai dipelajari oleh murid, sebab murid ini berbeza-beza. Okey, seterusnya menjadi rujukan guru dalam merancang strategi PNP yang sesuai untuk mengikut kebolehan murid. Dan seterusnya untuk mengenal pasti sama ada murid ini memiliki kepintaran berikut. Okey, inilah yang kita akan kenal pasti di dalam ujian psikometrik. Ada 9 tahap kecerdasan yang saya akan terangkan satu persatu. Saya harap anak-anak murid tahun 6 boleh tengok satu persatu, nanti cikgu akan terangkan. Okey, format item dia ada 90 soalan sahaja, jawab dalam masa 45 minit. Okey, jadi murid menjawab ya atau tidak sahaja. Okey, semasa ujian, semasa pentaksiran tersebut, jika murid tak faham, boleh tanya kepada cikgu. Sebab kalau tak faham, dia akan membawa maksud yang lain. Kena tanya. Okey, ganci periksa lain macam menjurus kepada jawapan, ini memang boleh tanya. Kalau tak faham apa yang dimaksudkan, mungkin bahasa tu, laras bahasa terlalu tinggi, murid tak faham kan. Okey, boleh tanya dengan cikgu masa nak jawab. Okey, bilangan item. Okey, item ni saja pun dah ada menunjukkan kepada tahap kecerdasan tu.
Okey, ini antara soalan, item soalan dia. Okey, tafsiran skor. Tinggi, sederhana, rendah. Kalau markah rendah tu tak semestinya dia tu tak berbakat. Contoh markah muzik dia rendah. Maksudnya dia memang dia tak minat muzik. Bukan dengan saya dia tak minat langsung, mungkin sedikit dia minat muzik. Contoh dia nak belajar, dia tak boleh ada bunyi yang bising. Kategori murid yang macam ni. Okey. Okey, ini bahagian sekolah. Okey, murid menjawab inventory pentadbiran ujian, murid menjawab inventory bahagian anak-anak lah. Okey, pengiraan skor. Murid akan kira skor bersama-sama dengan guru. Okey, pentaksiran skor kita insya-Allah kita akan buat bersama-sama dengan murid, kita menggunakan Zoom juga. Okey, saya akan go through markah murid itu satu persatu supaya murid ni dia kenal diri dia. Kadang-kadang dia tak tahu pun, saya ni apa bakat saya, apa kelebihan saya, dia tak tahu. Okey, barulah pengumpulan borang jawapan dan cikgu akan masukkan ke dalam sistem dan kita akan bagi CJ itu sebelum tamat persekolahan. Okey. Okey, teori kecerdasan. Okey, kalau macam ni teori kecerdasan ni, okey, mengemukakan 9 tahap kecerdasan manusia. Kita ada 9 berbeza darjah kekuatan. Maksudnya setiap individu mempunyai kombinasi keunikan tersendiri. Dia tak ada kecerdasan seseorang tu lebih baik pada orang lain. Sebab setiap orang dikurniakan dia ada kelebihan dia sendiri, keistimewaan dia sendiri. Okey, ini kecerdasan, tahap kecerdasan yang cikgu bagi tadi. Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Okey, yang pertama verbal linguistik. Okey, jika murid mendapat markah yang tinggi, maksudnya murid ni dia boleh menggunakan pelbagai bahasa untuk menyampaikan maksud. Maksudnya dia boleh menulis, dia boleh menyampaikan syair. Dia murid-murid yang macam ni. Okey, kadang-kadang dia bercakap dia berbahasa je, kita tengok dia panjang kadang macam romantik pun ada. Okey, dia minat dalam bidang sastra. Okey, selalu mengajar gerakan. Dia banyak cakap sikit lah kalau orang yang verbal linguistik ni. Okey, kejayaan yang sesuai. Ibu bapa boleh tengok kejayaan yang sesuai peguam, guru, pensyarah. Di sini kita nak kenal pasti minat dan bakat murid tu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, visual ruang. Okey, murid ni kita boleh kenal pasti dia kemahiran dia boleh berfikir dan membayangkan sesuatu dalam bentuk dimensi. Okey, dia membayangkan bentuk. Maksud kita cakap contoh kita sebut buah apple. Okey, kalau orang VL, orang visual linguistik dia akan terpasang apple perkataan. Kalau orang yang visual ruang dia terbayangkan buah tu. Okey, dia berbeza tu sebenarnya. Okey, murid-murid ini dia gemar mencipta sketsa, foto, dia pandai tu edit-edit video. Dia kreatif lah murid ni. Okey, dia gemar menyonting, lukis. Dia gemar permainan puzzle. Okey, kejayaan yang kita boleh kenal pasti daripada murid ni adalah dia boleh menjadi seorang pengacara, arkitek, pelukis grafik, pelukis komik, pakar bedah dan jurufoto. Okey, dekat sini kita boleh kenal pastilah bakat dan minat anak-anak masing-masing. Okey, orang logik matematik. Orang logik matematik ni dia kan kalau dari segi dia belajar ni sebenarnya dia tak boleh tahu baca buku teks ni kalau anak-anak yang macam ni. Ibu bapa kena kenal pasti. Dia mungkin murid yang macam dia suka dengan perkataan nombor, macam orang visual tadi pun mungkin dia tak suka baca buku teks sebal-tebal ni. Mungkin kita boleh kenal pasti cara dia belajar, dia boleh menggunakan teknik peta iting kan berbentuk graf. Okey, murid yang macam ni dia kemahiran dia dia boleh menakur secara saintifik, menyelesaikan puzzle. Maksudnya apa yang bermain dengan nombor lah. Okey, kalau jika markah dia tinggi, skor dia tinggi, skor tinggi. Okey, kebolehan murid ni ialah kebolehan dia mengenali corak, membuat penakulan dan berfikir secara logik. Guna simbol untuk mewakili idea, kenal pasti sebab dan akibat. Okey, kejayaan yang sesuai untuk dia accountant, okey, pengatur cara, komputer, ahli fizik dan jurutera. Okey, seterusnya yang keempat muzik. Okey, macam saya cakap tadi, orang ni kalau dia belajar, kalau dia muzik pun okey. Kalau macam saya tak boleh dengan muzik sambil belajar tak boleh. Okey, setiap orang berbeza karakter dia. Okey, murid yang macam ni dia peka kepada bunyi bukan verbal dalam persekitaran termasuk melodi dan irama. Okey, kemahiran dia sangat peka terhadap bunyi-bunyian, suka menggerakkan badan mengikut muzik atau irama, mempunyai kebolehan untuk mencipta lagu, menyanyi dan bermain alat muzik, mudah berfikir dengan bunyian dan irama. Okey, ada juga kes yang saya jumpa anak murid saya, dia kata
cikgu saya tak minat lah muzik, cikgu macam dia kena paksa jugalah dengan parent dia kena ambil kelas muzik macam tu. Sebenarnya dia tak minat. Okey, kadang dia memang orang yang suka bersendirian, dia tak suka yang bunyi-bunyi kuat ni. Ada juga yang murid yang macam tu. Okey, naturalis. Okey. Dia punya maksud dia peka kepada alam semula jadi, suka mengkaji alam, tumbuhan dan haiwan. Maksudnya dia suka apa yang melibatkan alam ni. Okay, contoh dia suka pergi masuk hutan, suka berkhemah, orang adventure suka dengan haiwan, suka memelihara dan memerhati kitaran hidup haiwan. Okay, memerhati tumbuhan, menghabiskan masa di luar rumah. Dia tak suka duduk kat rumah, dia adventure sikit. Mungkin dia suka pergi hiking, apa yang berkaitan dengan alam. Okay, kejaya yang sesuai dengan murid yang naturalisme tinggi, ahli ekologi, ahli zoologi, doktor haiwan, petani, apa yang berkaitan dengan alam lah. Okey, kalau markah dia tinggi bahagian ni. Okey, seterusnya kinestetik. Okey, yang ni kita boleh perasan anak murid. Kadang-kadang saya memang perasan masuk kelas kan murid tu goyang-goyang kaki dia. Saya dah rasa dia memang orang kinestetik. Jadi saya bagi peluang untuk berjalan. Maksudnya saya bagi masa dia untuk dia sapu sampah ke, macam tu. Dia memang kinestetik, dia memang kena bergerak. Kalau kita suruh dia memang tak boleh. Okey, jadi kita kena pasti macam seorang ibu kan. Kita bagi belajar yang dia yang menyeronokkan kalau dia kinestetik tinggi. Selalunya yang saya tengok murid yang kinestetik tinggi ni, murid yang sukan lah, ahli sukan memang tinggi kinestetik dia. Okey, kadang dia dapat 100, maka skor penuh dia. Okey, maksudnya dia menggunakan pergerakan badan lah untuk berkomunikasi, untuk bercakap. Okey, yang orang berbahasa tadi, kalau VL tinggi, kadang-kadang dia nak meluahkan cara dia tu, dia nak tulis surat dekat kita. Dia macam orang suka menulis, romantik sikit lah. Kalau ni tak, dia memang banyak pergerakan menggunakan psikomotor dia. Okey, contoh macam tadilah saya beritahu bersukan, guna bahasa badan, dia suka buat craft, macam seni tu dia sukalah. Okey, kejaya yang sesuai untuk anak-anak yang macam ni, penari, mekanik, bomber, apa menggunakan psikomotor dia. Okey, menggunakan pergerakan ahli sukan. Okey, kinestetik memang tinggi. Okey, seterusnya interpersonal. Okey, interpersonal ni bermaksud dia peka terhadap mood dan maksudnya dia faham tau perasaan orang lain ni, interpersonal. Dia faham, dia boleh interaksi dengan kawan, dia boleh bekerjasama dalam teamwork. Ada orang yang macam ni, kadang-kadang anak, kadang-kadang kita terfikir kenapalah anak pun depresif. Rupanya dia memang bukan jenis orang macam tu. Dia memang intrapersonal dia tinggi, dia kurang berkomunikasi dengan kawan. Tetapi ada murid yang boleh bekerja dalam teamwork macam ni. Dia boleh faham emosi orang lain. Kadang anak kita kan, kadang kita sedih, mama kenapa mama nangis. Dia faham perasaan. Maksud interpersonal dia tu tinggi. Okey. Anak-anak murid yang macam ni, okey. Kemahiran dia boleh berkawan yang berkesan. Kerja yang sesuai macam kaunselor, ahli politik, apa-apa yang pandai untuk inilah penjual. Okey, yang pandai bercakap kalau interpersonal tinggi ni. Okey. Okey, seterusnya. Intrapersonal. Okey, intrapersonal ni maksud dia tahu kekuatan kelemahan diri, tapi dia lebih pada dalaman lah. Dapat kawal emosi, belajar, dia banyak memandang je murid macam ni. Tapi dia faham sebenarnya. Dia senyap dia, okey. Okey, bidang kejayaan sesuai seperti ahli psikologi, pendakwah, penyelidik, usahawan. Okey, kemahiran dia pula dia suka menulis tentang diri sendiri. Macam kata macam nilah dia suka muhasabah diri, banyak diam lah. Okey, dia lebih muhasabah diri sendiri. Okey, seterusnya existential. Okey, existential ni bermaksud dia lihat sesuatu secara menyeluruh. Ni ramai juga yang saya tengok tinggi. Sebelum ni lah pengalaman saya. Maksudnya dia lihat sesuatu secara menyeluruh, memahami nilai-nilai yang baik. Okey, dia faham kenapa kita perlu solat. Dia faham. Okey, kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan. Dia faham murid yang macam ni existential tinggi. Okey, selalunya kalau macam apa yang saya dapat existential agak rendah, macam 10 saya akan panggil balik lah. Kita akan buat sesi kaunseling balik dengan dia dari segi pihak kaunseling. Saya akan panggil balik murid-murid yang rendah. Jadi kita akan faham, kita akan memahami dia sebab apa dia dapat skor yang rendah. Okey. Sebab ini melibatkan agama. Okey, kemahiran murid dia boleh memberi pendapat dan idea yang merangsangkan berdasarkan
penghayatan nilai agama kemasyarakatan. Okey. Kejayaan sosial itu dah tentulah sebagai imam, pendakwah. Maksudnya dia fikir hidup mati, kehidupan selepas mati. Okey, kalau murid yang eksistensial tinggi ni. Okey, justifikasi. Okey. Kenapa perlu adanya inventory ni? Okey, dari pihak sekolah, ibu bapa, kita semua ada peranan kita. Okey, yang pertama untuk mengenal pasti dan menilai potensi dia sebab anak-anak ni tak sama sebenarnya. Kita paksa dia pergi bidang tu, padahal dia tak ada bakat pun dalam bidang tu. Kadang benda ni gifted sebenarnya, kadang boleh juga dipupuk. Contoh macam orang yang nak menyanyi, suara dia tak boleh menyanyi pun. Jadi kita paksa memang tak boleh lah. Okey, kita nak ramah kejayaan dia. Supaya murid ni kalau dia tahu kelebihan bakat dia, dia akan lagi bersemangat. Oh, rupanya aku ni macam ni. Kadang budak ni dia terlalu rendah diri. Yang saya tengok ramai yang terlalu rendah diri. Rasa tak confident. Jadi daripada ujian ni, kami sebagai guru dan kaunselor, kami akan kenal pasti murid ni. Kita bagi motivasi dekat dia balik. Okey, mengembang suburkan potensi yang dikenal pasti. Sebenarnya setiap manusia ni ada bakat dan minat dia. Kadang dia macam dia tak sedar telur rendah diri. Kadang biasalah budaya kan suka mengejek. Budak-budak dia dah rasa rendah diri dah. Okey, dari segi dia pun kita dah nampak dah jenis bidang atau aliran yang sesuai. Daripada darjah 6, kita boleh tahu dah okey, anak kita bidang apa. Adakah dia boleh pergi ke aliran sains atau sastra, akaun. Kita boleh tengok dah daripada sini. Apa dia punya bakat dia. Okey, ini dari segi pihak sekolah lah menjadi rujukan supaya kita ada strategi yang sesuai untuk kebolehan murid ni. Okey, tarikh pentaksiran, okey, pada 5 Mei hari Khamis, murid semua wajib hadir kecuali murid yang dalam tempoh kuarantin. Saya nak maklumkan jika ramai yang habis 4 hari bulan 5. Okey, kalaulah hari Jumaat tu masih ada lagi, cikgu akan buat lagi dan kita akan sambung selepas PDPR nantilah. Okey, sebab tarikh akhir dia kena selesaikan semua ni sebelum 30 Jun. Okey. Okey, persoalan. Okey, ada persoalan yang timbul. Apakah persediaan yang perlu dibuat? Okey, persediaan ni sebenarnya jawapan dia kita jawab jujur. Persediaan diri kita sendiri je ada. Cuma malam tu tidur. Jawab dengan jujur ikhlas, tidur secukupnya. Itu saja. Dia tak ada nak kata nak baca buku, dia tak ada soalan matematik, sains semua tak ada. Semua mulai karakter diri kita saja. Okey. Cuma saya nak anak-anak jawab dengan jujur apa yang melambangkan diri kita. Sebab kita nak trace ni apa bakat kita sebenarnya. Okey, adakah anak saya tidak dapat masuk SBP Ahmad Sain jika mendapat skor rendah? Tidak. Tak ada kaitan pun sebenarnya. Sebab kita setiap individu mempunyai kombinasi keunikan kecerdasan yang tersendiri. Kadang-kala sebenarnya dia bila besar dia akan berubah. Atau contoh macam murid ni pemalu. Bila dia besar, bila dia dah tahu motivasi diri dia, dia akan berani, dia akan bercampur. Benda ni akan berubah. Ini baru tahap darjah 6. Okey, apa yang perlu saya buat sebagai ibu bapa apabila mendapat tahu skor anak saya? Okey, selepas ni tahap dia, mungkin murid menjawab skor. Lepas tu markah dia, kita tak boleh nak jalankan di sekolah sebab secara ramai memang tak boleh berkumpul. Cikgu akan buat secara Zoom. Jadi kita akan go through satu persatu. Skor tu cikgu akan bagi seorang-seorang pegang sendiri. Kita akan satu-satu kita akan pergi. Okey, mana-mana murid yang tak tahu boleh tanya terus mengenai bakat dia. Sebab kita tak tahu lagi result dia kan, belum lagi ada ujian dia. Okey, ibu bapa perlu kenal pasti bakat kelebihan anak, kita bagi sokongan kepada anak kita. Okey, kita kena faham anak kita tak sama. Kita tak boleh nak menyamakan, kenapa abang kau macam ni, adik kau macam ni, tak boleh macam tu. Tak boleh sama, setiap manusia ada kelebihan dia sendiri. Cuma kita sentiasa bagi motivasi kepada dia untuk dia lebih bersemangat lah. Okey. Itu saja. Cuma saya nak nak share sedikit mengenai program bimbingan kaunseling sebab kita pandemik dan program pun tidak boleh berkumpul. Setakat ni cikgu cuba untuk buat habis baik. Okey, program yang kita baru berlalu mengenai program Sasia Unggul. Okey, sebenarnya setiap bulan kita ada tokoh Sasia setiap kelas. Okey, dan setiap kelas insya-Allah kita cuba untuk orang yang berbeza supaya memberi motivasi kepada murid yang lain. Sasia Unggul ni setiap bulan dan insya-Allah selepas ni walaupun PDPR pun kita akan pilih juga yang terbaik. Walaupun dalam kelas online pun sebab bersemuka kita tak jumpa kan. Jadi ada juga yang bertanya kepada cikgu kenapa tak masukkan gambar. Insya-Allah kami akan masukkan
gambar sebab murid ramai. Okay, kita akan cubalah. Okey, program guru penyayang pula. Yang kedua, program guru penyayang kita dah jalankan dan kita sudah serahkan beberapa hadiah dan sesi petang akan dijalankan pada hari Isnin nanti. Hadiah hari lahir. Okey, setiap murid insya-Allah akan dapat hadiah hari lahir. Okey, seterusnya program PPDA. Okey, saya nak mewawarkan ramai juga murid yang tak masuk sebenarnya. Kita ada buat program hadiah tu ada sebab ada peruntukan setiap murid. Cikgu bagi masa lagi sebelum cuti nanti, semua murid hantar ke GC program PPDA sebab setiap kelas ada 3 orang pemenang. Sebenarnya satu aliran ada 5-6 orang je hantar. Okey? Sebab masa cuba awak tengok balik masa kita bulan 2-3 kita akan cikgu ada bagi tahu cuma untuk kamu buat peta iting PPDA, ingat tak? Memang tak ramai yang hantar. Okey? Cikgu bagi masa lagi seminggu depan sebab hadiah tu memang ada untuk kamu dan cikgu sertakan dengan CJ sekali. Okey, tolong masuk. Okey, sesi kaunseling kita teruskan juga walaupun PDPR selepas ini. Setakat ni alhamdulillah ramai murid yang datang berjumpa. Cuma cikgu boleh awak dalam boleh minta kebenaran untuk guru kelas untuk berjumpa dengan cikgu, tak ada masalah. Okey. Setakat itu sahaja. Saya serahkan majlis ini kepada Cikgu Malia. Okey, Cikgu Malia dah okey dah line dah, okey. Kita saja. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nadwa. Harap ibu bapa dan juga murid-murid fahamlah ujian psikometrik ni sebab kita bukan tengok itu bukan markah, itu skor. Kita tak naklah nanti bila tengok sikit kenapa markah sikit, okey. Itu adalah skor. Okey, jadi kita teruskan dengan slot soal jawab ataupun Puan Saibah nak terus taklimat tahun 6 ke macam mana? On mic tu. Suami saya tengah vacuum, saya suruh tak. Okey, saya buka untuk soal sesi jawab lah, soal jawab kalau ada daripada parent ataupun daripada murid-murid. Boleh bertanya terus kepada Cikgu Nadwa. Ataupun nak tulis dekat chat pun boleh. Kita teruskan dengan Puan Su dulu. Okey, yang nak tanya boleh terus tulis dekat chat. Inilah dia kekanan dia bila kita adakan Zoom dan hari pekerja pula tu sang suami mengambil kesempatan vacuum rumah. Jadi dia tak perasan saya ada Zoom. Baik, saya teruskan ya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Malia. Jadi saya nak tahulah nampak ke apa yang saya sharekan ni? Nampak. Suara tak jelas sangat. Suara tak jelas. Okey, suara tak jelas. Macam bunyi berdengung sikit macam. Berdengung ya? Tak tahu kenapa. Ke laptop. Itulah daripada semalam kan masalah laptop ini. Okey. Sekejap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dan salam ukhuwah saya ucapkan kepada yang berusaha Puan Guru Besar, Puan Nurhanani binti Mak Nafi, Barisan Penolong Kanan SK Bandar Bukit Mahkota, 2 orang kaunselor sekolah, Puan Cikgu Nadwa dan Cikgu Malia, AJKPIBG, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Jadi saya terangkan di sini giliran saya mengambil kesempatan. Sebenarnya petang ni adalah lebih kepada taklimat psikometrik, tetapi saya mengambil kesempatan Tak dengar suara. Tak jelas. Jelas Okey, jelas tak sekarang? Jelas. Sangat jelas. Jelas tak payah pakai speaker. Jadi saya mengambil kesempatan pada hari ini, sebenarnya hari ini lebih kepada tumpuannya ialah pada taklimat psikometrik dan kebetulan pula kita telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan tentang pemansuhan, bukannya pembatalan, pemansuhan. Maknanya dah tak ada betul UPSR dalam kenangan.
Jadi walau bagaimanapun masih ada lagi ya yang kita perlu teruskan. PBD, PAJSK dan PPSI ini masih berlangsung. Justru saya mengambil kesempatan ya untuk memberi taklimat sedikit kepada semua anak-anak dan ibu bapa tentang program kecemerlangan akademik tahun 6 ya. Jadi hari ini taklimat tentang pemuafakatan tahun 6. Jadi saya bentangkan dulu, walaupun tidak ada UPSR lagi, saya ingin membentangkan analisa UPSR daripada 2017 hingga 2019 supaya semua ibu bapa dan anak-anak faham di mana kedudukan kita dan apa yang kita perlu ambil, langkah-langkah yang kita perlu ambil dalam tahun ini. Walaupun UPSR tak ada, PBD masih ada, kita masih ada PSSK dan UKKM. Kalau kita lihat yang guru besar taklimatkan tadi dalam ucapan beliau tentang PSSK dan UKKM ini, iaitu Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus di bawah KPM yang akan menilai murid untuk layak ke SBP ke, Maktab Tentera ke ataupun SMKA, juga ujian UKKM yang untuk kemasukan ke MRSM. Juga ya, ujian-ujian ini, ya, ujian-ujian yang dilaksanakan ini mengandungi mata pelajaran, contoh mata pelajaran matematik, sains, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi kita tidak berhenti bila kata saya mendapat maklumat lah. Rata-ratanya bila dengar UPSR tak ada, ibu bapa menarik nafas lega, dan jangan tarik nafas lega dahulu kerana kalau kita nak buat persiapan untuk anak-anak ke sekolah berprestasi, kita teruskan usaha kita. Jadi saya tunjukkan analisa UPSR. Kalau dilihat di situ bilangan calon 2017 kita ada 208 orang. Kemudian 2018 241 dan 2019 231. Kemudian pada 220 kita tidak ada lah, maknanya dibatalkan UPSR sebelum dimansuhkan lah. Maknanya mansuh hari ini tahun ini, tahun lepas dibatalkan. Jadi kalau tengok kepada bilangan yang lulus itu 177, 194, 184 itu semakin bertambah tahunnya. Muridnya begitulah. Kemudian purata sekolah, GPS sekolah ialah 2.47 pada 2017, 2018 2.59, manakala 2019 2.47 ya. Jadi kalau kita nak tahu GPS ni makin kecil GPS itu makin baguslah. Ya, makin kualitinya makin baik. Sekarang kita lihat pula bilangan murid yang mendapat 6A ya. Pada 2017 6 orang, di 2018 5 dan 2019 16 orang, dan masa ini kita sangat berkobar-kobar mengharapkan calon kita pada 2020 melonjak dengan cemerlang ya, tapi malangnya tinggal kenangan. Jadi kalau dilihat di situ kita lihat pula kepada analisa mata pelajaran lah 3 tahun berturut-turut. Di mana kalau lihat kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada skrin ya, sekolah kita hanya kalau kita lihat peningkatan kepada sekolah kita, contoh bahasa Melayu pemahaman 97.6%. Jadi yang akhir kita tengok pada tahun 2019 99.7%. Ya, hampir 100%. Manakala ujian penulisan 100%. Ya. Kemudian bahasa Inggeris pemahaman 92.64%. Semua menunjukkan peratus yang tinggi ya. Penulisan kita semakin meningkatlah. Dia ada turun sedikit pada 2018 dan meningkat semula, dan kita sebenarnya memang merancangkan supaya ianya mendapat keputusan yang cemerlang lah pada 2020 begitulah Jadinya kalau sains kita tengok, kalau matematik 91.34 dan sains 99.57. Ya, kalau tengok semua cemerlang, tapi saya mengharapkan ini kalau ada peperiksaan. Kalau tak ada peperiksaan kita mengharapkan sangat ya
keputusan-keputusan anak ini dalam ujian-ujian ataupun kuis-kuis yang dilaksanakan juga dapat dikekalkan seperti ini. Jadi justru senarai program kecemerlangan akademik kita rancangkan. Jangan ingatlah UPSR tak ada, kita tak ada program-program kecemerlangan akademik. Kita telah susunkan ya senarai program kecemerlangan akademik ini sebenarnya telah berlangsung dari start daripada bulan Januari. Kalau dapat dilihat di sini, dalam bulan Januari kita dah mula, walaupun masa tu kita PDPR lagi ya. Kita dah mula, kemudian kita Februari kita pun selesai, ya aspirasi minda kita pun dah selesai. Mac kuis asas minda pun kita telah selesai. Ujian segak kita pun dah selesai bagi tahun 5 dan tahun 6 dan sebahagian lagi tahun 4. Ya. Kemudian pada bulan April kuis gilap minda pun dah selesai. Jadi kuis asas minda ini telah pun diadakan postmortem, manakala kuis gilap minda yang anak-anak baru duduki lepas ni masih belum lagi ada postmortem. Nanti kita kepilkan semua result kepada ibu bapa. Ya, supaya dapat ibu bapa pantau di mana perkembangan akademik anak-anak. Kalau kita tengok kalau sekurang-kurangnya UPSR tu kita bekerja-kerja untuk anak mencapai akademik ni supaya dia nanti di sekolah menengah dia telah lengkap MPM iaitu mencapai tahap minima, maknanya boleh baca, boleh faham, boleh tulis ya. Tapi bila tak adanya kayu ukur UPSR tu nanti kita macam nampak longgar sedikit. Tapi jangan putus asa, PBD itu ada dan kita teruskan. Jadi seterusnya pada bulan pengambilan gambar sekarang ni telah sedang berlaku pengambilan gambar mana murid-murid ni pakai jubah. Ya, sebab kita rasa kita tak dapat buat secara bersemuka ketika murid tamat sekolah nanti. Jadi kita ambil gambar dahulu dan setelah dua kelas ya, itu pun belum habislah sebab pandemik, tiba-tiba ada yang kuarantin dan sebagainya ya. Jadi pada bulan Mei nanti iaitu sentuhan ilmuwan ini kita akan mulakan dengan secara dalaman. Baik, kalau ibu bapa nak tahu apa dia sentuhan ilmuwan ini, sentuhan ilmuwan ini adalah teknik menjawab. Ya, teknik menjawab bagi semua soalan-soalan mata pelajaran teras iaitu matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sains. Ya, yang akan disampaikan oleh guru-guru. Namun begitu, kalau kita lihat pada tarikhnya itu 18 Mei hingga 19 Mei sepatutnya ya kalau bersemuka ini kita dah mula PDPR. Jadi kita akan sesuaikan nanti dengan keadaan situasi PDPR ni macam mana untuk laksanakan sentuhan ilmu. Baik, kemudian ujian ya, peperiksaan pertengahan tahun. Kita akan adakan peperiksaan pertengahan tahun. Kalau tarikhnya itu 24 Mei hingga 28 Mei, tapi setelah berlaku perubahan, nanti kita umumkan kepada ibu bapa kerana PDPR jugalah. Ujian psikometri ni pada bulan Mei lah, pada bulan Mei yang telah dimaklumkan tadi oleh kaunselor kita. Dan pada bulan Jun bicara ilmu tahun 6 fasa 1. Bicara ilmu ni ialah kita kata hari terbuka lah. Kalau dulu-dulu kita sekolah hari terbuka ni kita bicara ilmu. Jadi bicara ilmu nanti kita fasa 1 nanti kita akan panggil lah ibu bapa. Kemudian kita akan panggil juga ibu bapa near miss lulus. Maksudnya near miss lulus ni ibu bapa yang anak-anaknya tidak mencapai tahap penguasaan. Kita akan panggil, kemudian kumpulan ni biasanya tak ramai, kita akan panggil juga, kita ingin bantu. Kita bantu ibu bapa bagaimana ibu bapa boleh bantu anak di rumah, kita tunjukkan cara. Kemudian kita ada pasca kemenjadian murid, ya. Ini Syahibah untuk pengisian aktivitinya. Ya, Syahibah. Kemudian pada bulan Julai, Scrabble, pada bulan Julai Scrabble, dan pada bulan Ogos kemenjadian murid juga, yang ini untuk panitia matematik.
Panitia itu matematik yang diketuai oleh ketua panitia matematik Puan Nik Zulaika. Aktiviti yang dia sarankan kat sini lah explore race. Kemudian kita ada lagi sekali kuis Gilat Minda yang kedua. Ya, kemudian ada kemah ibadah, program pemantapan ibadah ini kita laksanakan dengan mematuhi SOP lah. Kemudian pada bulan September ada lagi pasca kemenjadian murid. Kemudian ada reka cipta lah kat situ ya, sebab itu ialah panitia sains. Kemudian panitia agama juga ada kemenjadian murid tentang pengurusan jenazah. Ini nanti dikelolakan oleh panitia pendidikan Islam. Pada bulan Oktober, pasca kemenjadian murid juga, ini panitia agama Islam juga ada penyembelihan ayam. Ya, di sini kita ajar bagaimana hendak menyembelih ayam. Aktiviti ini sangat menyeronokkan. Jadi kita juga masih mengamalkan SOP. Kemudian seterusnya dalam bulan Oktober juga iaitu pasca menjadian murid, panitia RBT dia ada masakan chef cilik lah. Chef cilik ni akan dikendalikan oleh ketua panitia RBT. Pada bulan November juga ada pasca kemenjadian murid iaitu panitia pendidikan jasmani sukan nikah yang akan dikendalikan oleh ketua panitia PJ iaitu Puan Saliza. Dan peperiksaan akhir tahun. Ya, peperiksaan akhir tahun. Kemudian kita ada pada bulan November juga ada majlis tamat sekolah. Di mana majlis tamat sekolah ini dikendalikan oleh Puan Zuhaira. Di mana di situ nanti akan dikendalikan majlis sayonara. Kat sini saya tak tuliskan. Ada sayonara, maknanya sayonara tu kita dah tamat lah majlis tamat sekolah apa semua, akan dibekalkan semua sijil file peribadi yang mengenai sijil tamat sekolah, sijil penghargaan, sijil pernyataan, PGSK, SEGAP, JECOB dan semua yang pasca-pasca tadi tu yang saya senaraikan, ya, yang mana penglibatan anak-anak dalam apa sahaja aktiviti akan dibekalkan pada majlis ini. Ya. Jadi pada Disember tadi Caknah Hinja Jaya ni adalah untuk yang anak-anak yang tahun 6. Jadi ibu bapa, hadirin dan hadirat sekalian serta anak-anak, program ini tidak dapat dijalankan sekiranya tidak ada dapat sokongan daripada ibu bapa. Ya, sokongan daripada ibu bapa juga bukan sahaja dari segi masa, tenaga, juga wang ringgit. Jadi saya beritahulah perbelanjaan program kecemerlangan akademik. Jadi perbelanjaan program kecemerlangan akademik yang perlu ditanggung oleh ibu bapa ialah sebab apa? Saya beritahu kat sini sebahagian perbelanjaan ini ditanggung oleh sekolah, sebahagiannya ditanggung oleh PIPG dan saya di sini saya senaraikan perbelanjaan yang perlu ditanggung oleh ibu bapa dalam tahun ini adalah RM100 sahaja. Jadi apa kos yang perlu ditanggung oleh ibu bapa? Ialah kos slot image diri RM15. Tadilah gambar gambar besar, kecil, beserta frame-nya lah. Kemudian sentuhan ilmuwan ni ya RM15. Ini RM15 ni untuk apa? Untuk bahan-bahan cetakan yang akan dibekalkan kepada anak-anak. Kemudian pasca kemenjadian murid ni RM20. RM20 ni untuk apa? Sijil dan bahan-bahan yang akan dibelikan untuk anak-anak. Kemudian majlis tamat sekolah tahun 6, majlis penghargaan ni semua RM30 untuk apa? Semua sijil-sijil, file dan sebagainya. Dan perpisahan tu sayonara tahun 6 tu RM20 adalah jamuan makan dan cenderahati untuk anak-anak yang kesemuanya bernilai RM100. Jadi bagaimana cara ibu bapa nak bayar? Ibu bapa bolehlah bayar kepada guru kelas. Ya. Kaedah pembayaran ni macam mana? Ada 3 cara. Satu, sekaligus. Boleh bayar RM100. Dua, kalau kata tak boleh sekaligus, kita bagi peluang. Bayarlah 2 kali. Ya, bulan Julai RM50, RM50. Kata tak maulah terima dua kali, mahal sangat kan? Bayarlah 3 kali, sampai 3 kali je. Bukan 4 kali, 5 kali dan jangan berhutang. Macam itulah contohnya kerana pada pengalaman-pengalaman yang lepas
terpaksa berhutang. Parent berhutang. Berhutang macam mana? Berhutang. Semua tak dibayar. Pada dulu ketika UPS ada, kita sampai 370, 380 kita kutip daripada parent kerana banyak aktiviti yang banyak peperiksaan percubaan demi percubaan, lepas tu panggil orang luar bagi ceramah, bagi motivasi, semua tu perlukan kos. Tapi hari ni kita dah sangat cut down jadi RM100 kerana UPSR tak ada dan PIBG kita sangat besar hati, banyak menanggung kos-kos program tahun 6. Jadinya yang bayar 3 kali ni tadi bayarlah 30 bulan depan, bulan satu lagi 30 sampai 40, bulan seterusnya 40 supaya tidak ada hutang. Ya, jika kita ni hidup dalam keberhutangan tu faham-fahamlah kan. Jadi maknanya bila berhutang tu kos yang ditanggung oleh sepatutnya anak tu, macam skala contoh saya lah berhutang kan. Masa tahun depan ni saya tak bayar lagi tapi anak saya ni masih lagi dia tak lepas bahagian dia ni. Sedangkan kos yang berhutang itu ditanggung oleh sahabat-sahabat yang lain, anak-anak kawan-kawan yang lain dan cikgu-cikgu yang banyaknya cikgu-cikgu dan PIBG lah yang bantu top up. Selalunya PIBG lah, berapa orang tak bayar lagi. Okey, kita maklumkan sekian jadi top up, PIBG top up. Jadi kalau boleh dah sikit lah 100 ni dapatlah dilaksanakan. Jadi ibu bapa semua, saya mengucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kerana dapat sama-sama hadir dalam program ni ya, dan mengharapkan sangat-sangat supaya apa yang sekolah rancangkan juga dapat sangat-sangat sokongan daripada ibu bapa. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah kita bertanya pada sesi soal jawab nanti ya. Itu saja. Terima kasih dari saya. Okey, terima kasih Puan Su. Ada yang dah tanya ni Puan Su, bila boleh start bayar? Nak bayar Senin ni pun tak apa. Senin orang Isnin pun tak apa. Ni bayar kepada ibu bapa, pada guru kelas. Nanti guru kelas dia bukan simpan sendiri duit tu, dia masukkan dalam tabung PIBG. Jadi PIBG bantu pegangkan. Nanti PIBG dapat tahulah berapa ramai yang perlu dibantu, berapa program kurang, macam itulah. Okey, ni ada juga yang tanya Puan Su, jadual ni boleh kongsi tak dalam grup kelas? InsyaAllah. Lepas ni kita terus, lepas ni saya minta guru-guru kelas 11. Okey, ni ada yang tanya juga kaedah bayaran cash dan online kita terima kan? Ya, cash dan online. Tapi kalau nak online tu nanti kita gunakan akaun PIBG lah. Cuma catatkan dan nyatakan nota dia tu, nota pembayaran tu kepada guru kelas. Jadi guru kelas boleh catatlah siapa yang dah bayar. Kalau tidak nanti guru kelas tak boleh detect siapa yang buat pembayaran. Ya, referen tu pun kena tulis bayaran tahun 6 lah sebab saya takut sekarang ingat PIBG punya kan. Ya, betul. Tengok benda hari PIBG pun dah ada, dia boleh cakapkan, boleh maklumkan cara yang betul. Okey. Ujian Dan soalan lain? Okey, ada yang tanya pasal MRSM. MRSM ni selalu kita pun tunggu daripada MRSM sendiri kan. Ya. Okay, bukan daripada sekolah Okey, terima kasih Puan Su. Ada lagi soalan, kalau nak tanya terus pun boleh. Murid ke nak tanya? Ibu bapa nak tanya pun boleh. Okey, kalau tak ada, saya rasa kita tutup taklimat kita pada petang ini. Alhamdulillah, walaupun tadi kita mula lewat tapi habis pun tak ada dah lewat sangat. Okey, jadi insya-Allah sebarang pertanyaan untuk ujian psikometrik, murid-murid boleh terus tanya Cikgu Nadwa ataupun saya. Nak call pun boleh sebab PDPL nanti kan. Okey, nak call pun tak apa, boleh juga. Nanti cikgu cuba akan bantulah yang mana cikgu boleh. Okey, jadi akhir sekali saya wakil daripada pihak sekolah ucapkan terima kasih kepada ibu bapa, AJK PIBG, anak-anak murid semua kerana hari ini dapat sama-sama kita taklimat yang kita adakan petang ni walaupun hari cuti. Walaupun hari ni hari cuti tapi alhamdulillah ramai juga yang join untuk program kita pada petang ni. Jadi insya-Allah kita sama-samalah doa untuk PDPR ni cukuplah 10 hari. Okay, dan kita boleh kembali ke sekolah semula dan terus jalankan aktiviti yang dah dirancang oleh Puan Su tadilah, yang Puan Su telah bentangkan tadi. Okay,
Okay, dengan ini saya Cikgu Nadwa ada nak cakap apa-apa ke? Okey. Jadi dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh live Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Malia, Nadwa. Thank you Bansu. Itulah Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bersama Amna. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Malia, Cikgu Su, Puan GB dan Cikgu Nadwa. Terima kasih banyak. Sama-sama Dr. Yunos. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.